سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini. Sebelum berbuka puasa, kita berkumpul terlebih dahulu untuk membacakan sebahagian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sedikit petikan daripada kitab Lawaqih Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Bayanil Uhudil Muhammadiyah, iaitu karangan Al-Imam Abul Mawahid Abdul Wahhab Ibnu Ahmad Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kita sambung terlebih dahulu kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah, karangan Al-Imam Al-Jurdani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tadi masih pagi tadi kita dah sampai pada perbahasan tentang La ilaha illallah. Kata Imam Jurdani radhiyallahu ta'ala anhu, kita masih dalam hadis yang ke-8. Wa ja'a fil athari, telah datang dalam hadis, innal abda idza qala la ilaha illallah a'tahu Allahu minas sawabi bi'adadi kulli kafirin wa kafirah. Ada asar yang menyebutkan sesungguhnya jika seorang hamba tadi mengatakan la ilaha illallah, kalau seorang berzikir la ilaha illallah, tahlil maknanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepadanya dengan sebanyak golongan kafir dan kafirah. Banyaklah. Maksudnya setiap daripada la ilaha illallah tadi akan diberikan sebanyak bilangan kafir dan kafirah. Qila, dikatakan wasababu zalik, sebab kenapa diberikan pahala sedemikian, annahu lamma qala hadhihi al-kalimata, bila mana seorang menyebutkan kalimah la ilaha illallah, faka'annahu qad radda alaihim fa'u'tiya thawaban bi'adadihim, seakan dia menolak kafir dan kafirah, maka Allah memberikan pahala sebanyak mereka. Maksudnya orang yang mengucap la ilaha illallah seakan dia sedang bertentangan dengan golongan yang bukan Islam, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Maksudnya bercanggah dengan akidahnya yang dipegang oleh kafir dan kafirah, maka kerana itu diberikan pahala sebanyak golongan tersebut. Sebab dalam dunia ada dua aja kelompok, sama ada beriman atau tidak beriman. Sebab itu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu diberikan pahala yang besar dengan selawat beliau. Apabila selawat yang kita baca tadi dalam tahlil, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Macam mana? Allahumma salli afdal salati ala as'adil makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi, adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Jadi ada dua kelompok kan. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak bilangan orang yang mengingati Allah dan Rasul, dan sebanyak bilangan orang yang ghaflah, tidak mengingati Allah dan Rasul. Dan tu saja dua kelompok. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Imam Syafi'i berselawat dengan sebanyak bilangan makhluk Allah Ta'ala. Itu. Nampak? Wa nuqila an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata beliau, yaftahu Allah Ta'ala abwabal jannati, Allah Ta'ala akan membukakan pintu-pintu syurga, wa yunadi munadin min tahtil arshi, dan akan diseru oleh seorang penyeru, yakni mungkin malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyeru daripada bawah arsy. Yang menyeru ni siapa? Wakil. Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru daripada bawah arsy, ayyatuhal jannatu wa kullama fika minan ni'am liman anta fatunadil jannah wa kullu ma fiha nahnu li ahli la ilaha illallah.
Bila mana ada satu suara yang akan menyebut di bawah arasy, setiap kali Allah Ta'ala membukakan pintu syurga, maka ada suatu suara yang akan menyeru. Suara tadi kata apa? Ayyatuhal jannah, wahai syurga, dan semua yang berada di dalam kamu. Wa kullama fika, ya, minan ni'am, dan semua yang ada di dalam kamu, fika, fiki, ya. Wa kullama fiki minan ni'am, dan semua yang berada di dalam syurga daripada nikmat-nikmat. Liman anti, bukan anta, liman anti, kepada siapa kamu ni? Syurga kamu ni kepada siapa? Soalan dia ditanya. Fatunadil jannatu wa kullu ma fiha, maka syurga akan menjawab, dan seluruh yang berada dalam syurga akan menjawab, nahnu li ahli la ilaha illallah, kami adalah kepada ahli la ilaha illallah, wala natlub illa ahla la ilaha illallah, dan kami tidak akan menuntut melainkan ahli la ilaha illallah. Ha? Wala natlubu illa ahla la ilaha illallah. Apa i'rab ahla? Hafiz? Wala natlubu illa ahla la ilaha illallah, ka illa ahlu la ilaha illallah, ka illa ahli la ilaha illallah. Ada tiga aja bari. Ataupun illa ahl la ilaha illallah, sukun, taslam. Mari mana tu betul? Ustaz baca apa ni? Sekali lagi. Sekali lagi. Kuat sikit. Wala natlub illa ahli la ilaha. Wala natlub. Itu. Wala natlub Wala natlubu illa ahli la ilaha illallah. ahli la ilaha illallah. Ahli ni apa? Baik. Boleh habis. Jangan baca saja. Baca kena ada dalil. Jadi orang kata, oh, ustaz tu baca je lah tu. Baca, perang. Baris tak betul. Kena dalil. Kena i'rab. Kena boleh tak i'rab. Siapa nak jawab? Ya. Maf'ulun bihi. Maf'ul kepada apa? Natlub. Wala natlubu illa ahla. La kalau masuk dengan illa, maka tidak beramal illa tadi. Illa tak beramal. Maka jawapannya bila natlubu ahla. Ahla jadi maf'ulun bihi. Wala natlubu illa ahla la ilaha illallah. Wala yadkhulu alaina illa ahlu la ilaha illallah. Itu baca tu pula. Ahlu ni i'rab apa pula, Hafiz? Betul kalau Ustaz baca ahlu? Pula. Jadi ahla, ni ahlu pula dah. Apa dia, Afif? Wala natlub wala yadkhulu alaina illa ahluka ahlaka ahli. Ahli pasukan bola di Mesir. Lawan dengan Zamalek. Apa dia? Ahluka ahlika ahla. Ini bukti tidak murajaah. Tak murajaah langsung dah. Kalau murajaah balik bab mustasna, maka dia akan ingat selalu benda ni. Dan ni bukti kata jarang baca. Tak baca kitab tak ada baris. Duk baca kitab ada baris ya. Baca kitab tak ada baris. Lepas tu try bubuh baris tengok. Kena berlatih. Benda tu mana boleh duk apa ni tiba-tiba ya, di reti dalam nahwu mana boleh. I'rab apa dia, Hafiz? Alif. I'rab apa, Wildan? Fa'il. Wala yadkhulu alaina illa ahlu la ilaha illallah. Tamam? Jadi kata syurga, wa kullu ma fiha, dan semua yang berada dalam syurga, nahnu li ahli la ilaha illallah. Kami ni adalah kepada ahli la ilaha illallah. Ni, yang semua dalam syurga ni adalah untuk ahli la ilaha illallah. Wala natlubu illa ahla la ilaha illallah. Kami tidak menuntut melainkan ahli la ilaha illallah. Melainkan ahla la ilaha illallah. Wala yadkhulu alaina, dan tidak masuk kepada kami illa ahlu la ilaha illallah, melainkan ahli la ilaha illallah. Wa nahnu muharramuna ala man lam yaqul
la ilaha illallah. Dan kami diharamkan kepada orang yang tidak menyebut la ilaha illallah. Tamam? Ni syurga. Syurga sendiri menunggu ahli la ilaha illallah. Tiba-tiba ada di kalangan umat, bila umat lain buat tahlil, baca la ilaha illallah, dikatakan mereka ni melakukan suatu yang bercanggah dengan syarak. Masuk neraka. Kok mana? Ni kan sebut la ilaha illallah. Nampak tak? Tak apa nak bersambung dia punya otak tu. Wa inda hadha taqulun nar. Maka ketika tu neraka akan menyebut wa kullu ma fiha minal azab, dan seluruh azab dalam neraka akan menyebut la, ni apa macam mana? La yadkhuluni, la yadkhuluni illa man ankara la ilaha illallah. Tidak akan masuk ke dalamku melainkan orang yang mengingkari la ilaha illallah. Tamam? Man i'rab apa? Saifuddin? Saifullah apa Saifullah? Tu kita pandai Saifullah. Saifullah pandai. Kan? Saifuddin, man i'rab apa man? Boleh baca dengan yadkhuluni, boleh baca dengan yudkhiluni. Ini adkhala maksudnya. Wala yudkhiluni illa man ankara la ilaha illallah. Jadi kalau baca dengan yadkhuluni, maka i'rab dia man tadi fa'il. Kalau baca yudkhiluni, maka i'rab dia jadi naibul fa'il. Baik. Wala atlubu illa man kadzaba bila ilaha illallah. Dan aku tidak menuntut melainkan orang yang mendustakan la ilaha illallah. Ini neraka sebut. Wa ana haramun ala man qala la ilaha illallah. Dan aku haram ke atas yang menyebut la ilaha illallah. Bayang orang yang menyebut tahlil la ilaha illallah, gerak dengan sebutan tadi, macam mana boleh disebut mereka ahli neraka? Wala amtali'u illa biman jahada la ilaha illallah. Dan aku tidak akan dipenuhi melainkan dengan orang yang bercanggah dengan la ilaha illallah. Walaysa ghaidhi wa zafiri illa ala man ankara la ilaha illallah. Tidaklah kemarahanku dan ni gelegaknya neraka ini melainkan ke atas orang yang ingkarkan la ilaha illallah. Thumma qala fataji'u rahmatullahi wa maghfiratuh fataqbul. Kemudian disebutkan lagi riwayat, datang rahmat Allah dan maghfirah. Lalu keduanya menyebut, ana li ahli la ilaha illallah wa nasiratun liman qala la ilaha illallah. Aku adalah kepada ahli la ilaha illallah, dan aku membantu golongan yang menyebut la ilaha illallah. Wa mahabbatun liman qala la ilaha illallah. Dan aku juga mencintai orang yang menyebut la ilaha illallah. Wal jannatu mubahatun liman qala la ilaha illallah. Syurga itu harus kepada orang yang menyebut la ilaha illallah. Wan naru muharramatun ala man qala la ilaha illallah. Dan neraka haram kepada yang menyebut la ilaha illallah. Wal maghfiratu min kulli dhanbin li ahli la ilaha illallah. Dan keampunan daripada segala dosa kepada ahli la ilaha illallah. Wal rahmatu wal maghfiratu ghairu mahjubatin atau ghaira mahjubatin an ahli la ilaha illallah. Dan rahmat dan maghfirah itu tidak akan terhalang kepada ahli la ilaha illallah. Tengok ni, kelebihan ahli la ilaha illallah, berapa banyak kelebihan-kelebihannya dan berapa banyak pengakuan-pengakuan daripada makhluk-makhluk Allah seperti syurga, neraka, rahmat, maghfirah dan seumpamanya. Wa qila inna man qala la ilaha illallah 70,000 marratin kanat fida'uhu minan nar. Jadi apa ni? Minta maaf. Kanat fida'ahu minan nar. Kanat hiya maksudnya. yakni kalimah la ilaha illallah tadi. Man qala la ilaha illallah 70,000 marratin, siapa yang menyebut la ilaha illallah 70,000 kali, maka ia menjadi pembebasnya daripada api neraka. Baik. Kalau sehari kita selawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Dan sepanjang umur kita berapa puluh tahun, ada majlis tahlil la ilaha illallah, kita wirid la ilaha illallah sekali. Kumpul semua 70,000. Maka kanat fida'ahu minan nar. Maka itu akan menjadi pembebasnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan maksud mesti dalam satu majlis 70,000. Tak semestinya. Sebab dalam hadis ini disebut
siapa yang kata la ilaha illallah, siapa yang kata la ilaha illallah, yang sebut la ilaha illallah 70,000 kali, maka ini akan menjadi pembebasnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata orang ni selawat sehari 1000 kali, 70 hari 70,000 kali, maka dia akan dibebaskan daripada api neraka Allah taala. Kalau sehari 1000 kali, 1000 kali 30 minit. 1000 kali 30 minit. Tuan Guru Haji Ahmad Pak Tihmat, waktu sebelum beliau wafat, mari ke Zawiyah ni 2 kali. Dia sempat sampai ni 2 kali. Saya teringin nak jumpa dia dan teringin nak pergi bagi tahu dekat dia, kata saya dah buka pondok di sini. Sebab dia orang tua di sini dan orang tua di Kedah. Antara ulama besar dan ulama tua di Kedah ni, orang lama. Balik Mekah, dan dia lebih awal di Mekah daripada Tok Guru Haji Saleh lagi. Dia sini Tok Guru Haji Saleh. Dia balik, Tok Guru Saleh masih di Mekah lagi. Jadi saya teringin nak jumpa, nak maklum dekat dia, kata saya dah buka pondok. Teringin nak pergi jumpa dia tu, tapi dia sakit, dia tak sihat masa tu. Satu petang tu tengah duduk berehat di sini atas apa ni rumah saya dulu kan. Jadi saya duduk berehat atas ni, yang ada orang ketuk pintu, Abang Zamri daripada kampung apa ni, Kampung Musa. Mai ketuk pintu, saya pun buka pintu, pasak. Dia kata, ni Tok Guru Mai nak tengok. Pak Tihmat, dia kata, Pak Tihmat Mai kata nak tengok. Allah, terkejut saya. Pak Tih Mai. Tengah dia tak pernah sihat tu. Kebetulan waktu tu dia sihat sikit. Kemudian dia mai ke rumah apa ni Abang Zamri bawa dia mai sini. Buka pintu, Tok Guru masuk dia duduk kat situ. Tu dekat abang guna baju ni hijau tu. Ya, duduk kat tempat tu lah, lebih kurang. Tahlil la ilaha illallah dekat sejam setengah. Jam setengah tak berhenti. Tok Guru dia, ahwal dia macam tu. Dia masuk kat mana-mana, jumpa orang pun dia akan mula la ilaha illallah dulu. Dia tak cakap apa, tak ada sembang nama apa. La ilaha illallah terus. Lebih kurang berapa? 1 jam setengah. Setengah jam 2,000. 1,000. Kalau sejam setengah maknanya hampir 2,500 kali. Hampir ataupun 3,000. Lebih kurang lah. Saya pun tak kira waktu tu. Banyak. Kebetulan pula hari tu mak masak, semua masak, jadi macam mana nak kenuri pula dah. Memang dah siap dah masak hari tu. Tapi masak tu bukannya rancang kata ada kenuri apa. Rupanya Tok Guru nak main. Santri ada kan waktu tu kan? Belum ada lagi. Santri tak main lagi, no? Ada hari. Tak ada lah. Bila Tok Guru main? Yang tak ada kan? Santri tak ada lagi, no? Jadi Tok Guru main sebelum ada santri. Dia main baca tahlil tadi, duduk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 2,500 kalau tak silap saya lah. 2,500 kali ataupun 3,000 kali. Dan orang kata Tok Guru kalau dia nak berhenti, dia akan bagi nasi kat depan dia berhenti ya. Tak nasi kat depan tu, buat jamuan, kata dia akan berhenti. Dia tengok tak berhenti. Masa lepas 1,000 pun tak berhenti kat, jalan terus. Kata hoi bila nak berhenti. Sampai cukup kat 2,000 ke 3,000 baru dia berhenti. Lepas tu baru dia sembang, saya cerita pasal dia menikah di Mekah. Pada nikahkan dia di di Mekah. Cerita yang sonok lah. Dan wajah dia masya-Allah tabarakallah waktu tu memang lain macam. Janggut dia macam dengan mah-mah sikit. Tahu kok kena dengan cahaya ni kan. Tapi lain lah. Ada gambar dia. Tengok gambar dia tu lain wajah dia. Kalau kata sahabat tengok Rasulullah, kata ka'anna wajhahu waraqatul mushaf. Seakan wajah Nabi SAW waktu tu seperti waraqah mushaf. Maksudnya putih, bersih, comel, seperti retah yang dalamnya ada tulisan mushaf. Ini awliya-awliya ni datang. Lepas tu dia main sekali lagi masa perasmian, buat filing. Dia main pula sekali lagi. Alhamdulillah 2 kali dia main. Dan moga-moga antara kedatangan para wali-wali ini akan memberikan keberkatan kepada kita semua. Dan tu menjadi bukti kepada izinnya mereka kepada kita, insya-Allah. Sebagai izin kepada kita untuk meneruskan perjuangan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau pondok, kalau di Pedu ni, selepas pondok Tok Guru Pak Tihmat, sini je lah. Ada 2 ya. Pondok. Kalau kata sistem pondok lah. Kalau tahfiz banyak lah. Kalau sistem pondok, yang betul di sini dengan di tempat Pak Tihmat. Allahu'alam, kalau ada lagi kot yang tersembunyi, Allahu'alam lah. Tak pasti. Baik.
Cerita yang ajib. Ni. Okay, 6,5. Sikit cerita. Cerita ni cerita yang menarik berkenaan dengan La ilaha illallah. Dan juga selawat kepada Nabi SAW. Qissatun ajibatun li usqufi yatufu bil bait. Li usqufi yatufu bil bait. Ini kisah yang ajaib yang berlaku kepada seorang usquf. Usquf apa dia? Ini Raisun Nasara. Dia macam Pop dipanggil. Uskup ni maksudnya Pop lah. Kalau kita di Vatican City, dia ada Pop Vatican City tu. Ini ketua Nasrani waktu tu. Jadi ini uskuf bahasa Arab. Wa hukiya an Muhammad bin Adam. Dihikayatkan daripada Sayyidina Muhammad bin Adam. Annahu qala. Sayyidina Muhammad bin Adam, dia menceritakan bahawa beliau telah melihat ra'aitu bi Makkah usqufan bi dhammil hamzati wa sukunis sin wa dhammil qaf wa tashdidil fa. Jadi baca dia macam mana? Dhammil hamzah u, sukunis sin sukun, dhammahkan qaf khu, dan syaddahkan fa. Jadi usqufa, usquf baca gitu. Jadi uskup lah. Betul ke? Uskup. Kan dia uskup, dia ada lain istilah dia. Bishop Bishop. Betul. Ada bishop. Antara ketua juga bishop. Uskup Agung. Bahasa ni. Kalau Indonesia pun dipanggil uskup juga. Dia ada uskup dengan uskup agung. Ya, betul. Dia ada beza di antara Pop dengan uskup saja. Tapi kedua-duanya besar lah. Pop mungkin tinggi kali ya. Tapi ini orang besar juga lah, orang tinggi dalam agama Nasrani. Kata Sayyidina Muhammad bin Adam, ra'aitu bi Makkah usqufan ra'isan nasara fid din yatufu bil ka'bati. Satu hari aku melihat seorang uskup di Makkah yang merupakan ketua Nasrani. Dalam agama Nasrani, ketuanya, kalau kita dalam ni, kalau di Azhar ada Syekhul Azhar, dia macam itulah kedudukan dia. Tinggi, besar. Yatufu bil Ka'bah, sedang bertawaf di Ka'bah, masuk Islam. Dia bekas uskup, maksudnya masuk Islam. Faqultu lahu, maka aku tanya kepada dia, malladhi naza'aka ay jazabaka wa ukhrijaka an dini abaika. Apa yang menyebabkan kamu keluar daripada agama datuk nenekmu? Qala tabaddaltu khairan minhu. Kata dia, aku menukarkan dengan sesuatu yang lebih baik daripada dia. Aku tukar dengan yang lebih baik, dia kata. Faqultu wa kaifa dhalik? Maka Muhammad bin Adam tanya, kenapa jadi macam tu? Apa ceritanya? Maka beliau menceritakan. Qala rakibtul bahra fankasarat safinatu. Satu hari saya naik kapal dan kapal saya tenggelam ataupun karam. Fadafa'atni al-amwaju ila jaziratin fiha asjarun kathiratun. Dan ombak telah menolak saya dan membawa saya ke satu pulau yang pulaunya banyak pokok-pokok. Walaha thamarun ahla minas syahdi, atau syuhdi, boleh baca dua. Dan dia ada buah-buahan yang lebih manis daripada madu. Syahd ataupun syuhud boleh baca dua-dua. Ini adalah madu yang masih lagi duduk dalam sarang dia. Manis ya. Wa alyanu minaz zabat, dan lebih lembut daripada buah dia, lebih halus, lebih manis daripada madu, dan lebih lembut daripada zabat. Zabadi itu apa ni? Yogurt lembut. Wa fiha naharun azbun, dan di dalam pulau tadi ada sungai yang sangat tawar airnya, sedap. Fahamidullah ta'ala ala dhalik, maka aku bersyukur kepada Allah dengan kurniaan tadi. Masuk ke dalam jazirah, satu pulau, yang pulau tadi pulau yang luar biasa. Buah-buahannya sangat menarik dan sedap dan manis dan lembut dan seumpamanya. Wa qultu akulu min hadha as-samar, maka aku kata pada waktu tersebut, dia kata, aku makan daripada buah ini. Wa ashrabu min hadha an-nahri hatta yaqdi Allah ta'ala bi amrih. Aku akan makan daripada buah-buahan dalam pulau ni, dan aku akan minum daripada sungai dalam pulau ni, sehinggalah Allah menentukan kepada aku urusanku. Tak tahu nak balik macam mana dah. Nak balik macam mana, tak ada siapa. Duduk pulau tu seorang-seorang dia. Falamma zahaban naharu, bila mana siang berlalu,
khiftu ala nafsi minal wahshi. Aku takut dengan binatang buas di negeri itu, di kampung di jazirah tu, sebab aku pun tak tahu ada binatang apa di dalam pulau tersebut. Fatala'tu ala syajaratin wa nimtu fawqaha. Maka aku naik pokok. Dan aku tidur di atas pokoknya. Falamma kana jawfal lail. Bila mana datangnya jawful lail, falamma kana jawful lail, idza bidabbatin ala wajhil ma'i tusabbihu Allah Ta'ala wa taqul. Tiba-tiba aku mendengar ada binatang duduk di atas air memuji Allah dan bertasbih dengan menyebut La ilaha illallah al-azizul jabbar Muhammadur Rasulullah an-nabiyul mukhtar Abu Bakrin as-Siddiq sahibuhu fil ghar Umarul Faruqi Umarul Faruqu fatihul amsar Uthmanul qatilu fid dar Ali sayfullah ala al-kuffar Fa'ala mubghidihim la'natul azizil jabbar wa ma'wahun nar wa bi'sal qarar. Tu, baca tu. Wirid dia tu. Orang yang binatang ni, wirid dia itu. Sebut nama semua para sahabat 4 yang agung. Dia kata siapa yang membenci mereka, laknat daripada Azizil Jabbar, Allah Ta'ala. Dan tempat mereka neraka, dan tu seburuk-buruk tempat. Siapa yang membenci para sahabat yang agung ini, maka mereka masuk neraka. Walam tazal takarrara hadhil kalimati hatta tala'al fajru. Maka berterusanlah diulang-ulang kalimah tadi oleh dabbah tersebut, binatang tadi, sehinggalah terbit fajar. Ini dibaca ni sampai terbit fajar. Kita kalau dengar macam itulah hutan, cempera lari lah. Tapi dia nak lari mana? Duduk dalam pulau tu ya. Pusing-pusing, balik kot tu balik lah. Jadi tak nak kerja. Maka dia terus duduk dan dengar wirid tadi. Faqalat la ilaha illallah. Bila keluar fajar, dengar pula wirid yang baru. Apa dia? La ilaha illallah as-sadiqul wa'dul wal wa'id Muhammadur Rasulullah al-hadir rashid. Jaman? Ataupun baca la ilaha illallah as-sadiqu al-wa'da wal wa'ida Muhammadur Rasulullah al-hadir rashid Abu Bakrin Zul Ra'yi Sadidu Zul Ra'yi As-Sadidi. Minta maaf. Zul Ra'yi As-Sadidi. Umar bin Al-Khattabi surun min hadidin. Uthmanul Fadilu Syahidu. Ali bin Abi Talibin Zul Ba'si Syadidi. Fa'ala mubghidihim la'natu Rabbil Majidi. Jadi dibaca doa tu pula. Wirid tersebut pula dibaca. Summa akhbaltu ilal bar. Kata uskup ni, aku pun dah siang turun, berani ya. Malam tak berani ya. Malam duduk atas pokok, dengar suara saja. Bila dah naik fajar, terbit matahari, maka aku pun turun daripada pokok dan pergi ke kawasan dataran. Fa idza ra'suha ra'su na'amah. Dia tengok terkejut. Binatang yang membaca wirid tadi, kepalanya kepala burung kasawari. Pala kasawari, panjang macam tu. Wa wajhuha wajhu insan. Tapi muka orang. Kita kalau jumpa hak ni lah hutan lah. Allahu Akbar. Pengsan waktu tu. Ada senapang pun mungkin terberhenti kat itu ya. Lekat. Suruh mata tak nampak daripada atas. Wa wajhuha wajhu insan. Kepala na'amah. Burung kasawari. Muka orang. Wa qawaimuha qawaimu ba'ir. Ni, belakang dia pula belakang unta. Macam sambung, gabung unta campur dengan burung kasawari, muka orang. Wa zanabuha zanabu samakah. Ekok ikan. Kok mana ni? Boleh lukis tak dia? Boleh tolong lukis gabung-gabung. Hak ni kot dinosaur ni. Fa khashitu ala nafsil halakata. Aku pun bimbang, takut aku hancur. Takut aku tengok orang, makhluk ni. Makhluk apa ni? Ni bukan orang ni. Faharabtu. Aku lari, kata dia. Fanataqat bilisanin fasihin faqalat, ya hadha qif, wa illa tahlik. Fawaqaftu. Aku nak lari, bila aku nak lari aja, maka binatang ni bercakap dengan lisan yang fasih. Cakap Arab, cakap Arab. Binatang ni kata, ya hadha, wahai tu, kamu ni lari tu. Qif, berhenti, jangan duk lari. Kalau tidak, mampu hang tadi.
hanya lari, tidak mati. Dia kata, fa waqaftu, aku pun terus terberhenti. Faqalat ma dinuka, maka binatang ni tanya, apa agama kamu? Faqultu dinun nasraniyah. Agama aku agama Nasrani. Faqalat wailak, kata binatang ni, celaka kamu. Irji' ila dinil hanifiyah, balilah kamu kepada agama fitrah. Faqad halalta bi fana'i qaumin min muslimil jinni, kamu telah datang ke satu tempat miliknya muslimin jin. Ni kami ni jin Islam. La yanju minhum illa man kana muslima, tak ada seorang pun selamat dalam pulau ni kalau dia tidak Islam. Maksudnya kalau kamu masuk, kamu bukan Islam, pergi. Bahasa Kedah. Maksudnya tak akan selamat. Nak selamat, masuk Islam. Faqultu wa kaifal Islam, maka aku tanya kepada jin tadi, apa dia Islam tu? Bagaimana nak Islam? Qalat, kata jin tersebut, tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan iaitu dengan mengucap syahadah la ilaha illallah dan mengucap dan bersyahadah bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Faqultuha, lalu aku menyebutkan kalam tadi, kalimah tersebut. Faqalat, kata binatang tadi, atamma islamuka bitarahumi ala Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Sempurnakan Islammu dengan menyebutkan tarahum. Menyebutkan tarahum iaitu rahmat Allah Ta'ala dan radhiyallahu ta'ala anhu dan seumpama tadi kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kena sebut kat 4 orang ni. Sebab tu wirid dia macam tu. Malam-malam dia sebut apa dia? La ilaha illallah al-azizul jabbar, Muhammadur Rasulullah an-nabiyul mukhtar, Abu Bakrin as-siddiq sahibuhu fil ghar, Umarul Faruq fatihul ansar, Uthmanul qatilu fid dar, Ali sayfullah alal kuffar. Itu dibacakan. Maksudnya jin ni jelaslah ahli sunnah wal jamaah. Dia bukan Syiah. Jadi jin ni bukan jin Syiah. Sebab jin juga ada mazhab dia. Disebutkan oleh Al-Imam Nabulsi dalam kitabnya, ada 161 masail, soalan-soalan yang ditanya. Adakah jin ada mazhabnya masing-masing? Ya, jin ada mazhabnya. Jin ada agama yang pelbagai. Ada Majusi, ada Islam, ada Nasrani, ada yang Yahudi. Jin pun macam-macam. Kemudian dalam Islam pula ada banyak juga mazhabnya. Ada Wahabi, jin Wahabi ada. Jin Wahabi pun ada, jin Ahlu Sunnah Asy'ariyah pun ada, dan Maturidiyah, dan jin Syiah pun ada. Jin tak tahu datang apa ada. Hak jenis komen dalam Facebook tak tahu apa tu. Tu jin geng tu lah tu. Semua benda nak komen. Jadi ada seorang ni hantar mesej dalam grup, dalam page. Dia tulis kata, bagi salam, Assalamualaikum. Betul kan page yang saya punya tu, Ustaz Nazrul kan admin ramai. Dia akan keluar boleh kontak sekian-sekian kalau kata untuk urusan tertentu. Keluar tu terus. Tu automatik lah, set automatik tu. Lepas tu dia tulis. Dia kata haram, dia kata meletakkan pangkat pada nabi-nabi. Tak boleh, dia kata. Ini syirik kepada Allah. Dia kata, jangan, tak boleh buat macam tu syirik kepada Allah. Jangan tak pernah dibuat. Nak kata Nabi ni tinggi, Nabi ni rendah dan seumpamanya. Dia pegang dengan ayat Quran surah Baqarah lah tu. Konon-konon dia erti ya. Tu saya pun balas balik. Saya kata apa? Jangan dan nasihat pula, jangan bodoh sombong. Tu ya. Saya sebut tu pendek. Tidak nak sebut ganah lagi. Tidak nak sebut wahai bodoh, diam. Tu yang nak sebut tu, tapi sian pula tadi. Tu yang layak pun dia kata kita syirik. Kita kata kat dia bodoh, dia marah. Dia kata kasarnya ustaz. Syirik kat orang tak kasar. Syirik lagi kasar cik. Hang kafirkan orang tu. Hak tu tak kasar. Tapi lembut ya ayat dia. Kamu syirik kepada Allah. Lembut ya kan? Lepas tu kawan ni seorang kata, anta bodoh. Anta kasar ni. Kamu kasar dengan saya, kamu kata saya bodoh. Tadi dia sebut selembut ya. Kamu syirik kepada Allah. Mana hak jahat ni? Mana hak jahat Hafiz? Syirik. Tuduh orang syirik. La ilaha illallah. Tengok ni jin ahli sunnah wal jamaah. Dan bukan Wahabi ni. Mana dia wirid dengan wirid yang, kalau kata ni, wirid ni ambil mana ni wirid ni? Mungkin jin Wahabi akan mai ke sini, dia kata ni bid'ah ni, dhalalah finnar. Kata dia. Faqultu, maka aku tanya kepada jin tersebut, man atakum bidzalik? Siapa yang bawa kamu dengan perkara tersebut? Yang datangkan kepada kamu dengan perkara tersebut?
yakni dengan wirid, dengan Islam dan seumpamanya. Qalat, kata jin tadi, qaumun minna, satu kaum daripada kami, hadaru inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah hadir bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'uhu yaqul, dan mereka mendengar Rasulullah menyebut, idza kana yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, ta'til jannatu fatunadi bilisanin talqin fasih, dan nanti syurga akan menyebut, ilahi, wahai Tuhanku, qad wa'adtani an tashida arkani, kamu telah berjanji untuk meninggikan rukunku ataupun tiang-tiangku ini. Fayaqulul jalilu jalla jalaluh, maka Allah yang maha jalil menyebut, qad syayyattu, aku telah meninggikan, ay rafa'atu arkanak, telah mengangkat rukunmu, tiang-tiangmu, dengan apa? Bi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Ini tiang-tiangnya syurga Allah Ta'ala. Maksudnya kalau nak meninggikan tiang, maka tarahum kepada mereka, kasihi mereka, itu maksudnya. Wa zayyantuka bil Hasani wal Husain, dan aku telah menghiaskan kamu, wahai syurga. Wa zayyantuki, nah, aku telah menghiasi kamu, wahai syurga, bil Hasani wal Husain, dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sini dalil kata apa? Ini ahli sunnah wal jamaah. Tidak membenci para sahabat dan juga mengasihi ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Summa qalatid dabbatu, maka kata binatang tersebut, binatang tu jin tu lah, no? Aturidul qu'uda huna amir ruju' ila ahlik. Nah, aturidul qu'uda huna, kamu nak duduk di sini ke, amir ruju'a ila ahlik, ataupun kamu nak balik kepada keluargamu. Nak duduk pun boleh, nak balik pun boleh. Ni yang cerita orang di ikhtatafahul jin, yang ditangkap jin, dicolek jin, dah tak mustahil. Budak pergi kencing sebelah rumah, tak balik rumah 10 hari. Duk musing kat tepi rumah. Jin tak mau bagi dia balik. Boleh berlaku tak benda tu? Berlaku. Sebab tu nak masuk hutan, nak pi tempat-tempat yang kita tak pernah pi, tak boleh duk senang-senang hati. Kena baca doa, baca selawat kepada Nabi SAW. Tak perlulah minta izin Tok Wan, Tok Nek, saya nak lalu. Bukan Tok Nek kita pun, kan? Tak ada kaitan pun. Sebab tu ada orang tua-tua kita kata, kalau masuk hutan, tua-tua hutan tebal-tebal ni, kena juga kalau hutan tu, khususnya kalau hutan tu hutan kerah. Kerah lah tu pokok-pokok kan, kayu kerah. Kan? Kerah ni maksudnya ni, anchor, no? Berantu. Dia nak buat macam mana nak bagi elak daripada diganggu. Ada sebahagian petua orang tua-tua kata, dia masuk dalam hutan tu, pergi tepuk, cari pokok paling besar dalam hutan tu. Kalau malam tak nampak, kalau siang nampak pokok paling besar, pergi tepuk pokok tu, pergi pegang pokok tu, pegang. Besar dah pokok ni, no? Dulu kecil je. Tu, kemah. Nah, kalau jin ada kat dia kata, "Hui, lama pada aku. Aku mai pun dah besar dah." Aku mai dulu dalam hutan ni, pokok ni besar dah. Dia mai pokok ni tak besar lagi, kecil. Dia lagi tua pada aku. Tak tahulah kok jin boleh tertipu dengan tu, Allahu a'lam lah. Ini kata betul orang tua-tua lah. Ini ada kawan saya cerita tadi buat lawak ke apa kan. Kalau tak buat macam tu pun, masuk dalam hutan, baca salamun ala Ilyas alal alamin. Baca yang tu. Salamun ala Ilyas alal alamin. Bagi salam kepada Nabi Allah Ilyas. Kerana Nabi Allah Ilyas adalah ditugaskan menjaga tumbuhan dan daratan. Tawassul dengan Nabi Ilyas. Dan juga boleh baca doa yang diajarkan dan disebut oleh Imam Ad-Damiri dalam Hayat Hayawan Kubra. Baca pada a'udzu bi Daniel wa minal jubbi wa min syarril asad. Aku berlindung dengan Nabi Allah Daniel daripada jatuh ke dalam telaga ataupun gaung dan juga diganggu oleh asad, tersinga. Maksudnya kalau baca yang tu, insya-Allah tak diapa-apakan oleh binatang buas. Kalau binatang buas datang biasalah, cuma dia tak buat apa kat kita. Kalau jumpa sempak dengan harimau kawan-kawan tak tokak kita lah. Jumpa dengan gajah, orang gajah tak pijak kita lah. Dia jerkah ya, dia tak pijak kita. Kalau dia jerkah pun alhamdulillah lah. Yang penting jangan pijak kita. Itu doa tu baca. Ada orang tua-tua kita juga, petua. Ni petua lah, petua. Masuk dalam hutan, ambil daun satu, baca salamun ala Ilyas alal alamin. Ambil satu daun, selit dekat pinggang. Bawa. InsyaAllah selamat. Dan tak sesat dalam hutan tu. InsyaAllah. Ni cara orang tua-tua ajak ni. Kena ambil jugalah. Janganlah tolak terus semua benda. Benda tu syirik. Kan ambil daun buah kat pinggang. Hanya kerana baca salamun ala Ilyas alal alamin, percaya dengan Allah Ta'ala yang bagi mudarat dan manfaat, nak ambil daun tak kat pinggang. Masalah apa? Yang dia ambil tu selit tak kat pinggang, tak apa pula.
Yang dia ambil pula parang pisau tak kat pinggang tak apa pula. Kita galah senapang dengan machine gun semua boleh pula, tak ada masalah. Tapi itu nak abang tu semua bagi manfaat mudarat. Itu jadi syirik lebih pada orang yang ambil kain tadi ataupun daun tadi letak kat pinggang. Yang ni yang disebutkan oleh orang tua-tua kita. Dan juga moga-moga tu semua juga bermanfaat untuk kita. Tak ada masalah apa, tak syirik apa. Boleh, tak ada masalah. Orang tua dulu kalau masuk hutan, kalau berburu, contohnya daripada cerita, kalau berburu dapat binatang, dia akan kerak telinga sikit, tak dalam tu. Dia akan kerak perut, dia akan tak dalam tu. Tak bawa balik semua. Kalau dapat seekor kijang, kerak sikit lidah, tak dekat situ. Kata ni buat pertukaran lah. Maksudnya kami bawa balik ni, hampa dapat juga sikit. Yang ni tak boleh. Dia tak boleh. Kalau niat kata tujuan dia adalah untuk apa? Untuk jamu binatang tu. Nak jamu tu jadi kuat tu. Dulu tasik pedu ni, kalau nak masuk, bawa telur pun tak boleh. Bukan telur kita, telur ayam. Bawa telur ayam tak boleh masuk. Sampai dekat empangan tu, dekat apa ni, fairway tu, tempat duk naik boat tu, nak pergi ke dalam tasik tu, sampai situ ya telur pecah. Satu papan, dua papan tu akan pecah telur waktu tu juga. Dan ni berlaku. Kenapa? Kerana kuat jin waktu tu. Tapi lepas tu orang kampung dah tak buat lagi benda tu, dah mengaji apa semua sekali, tak buat dah. Jin pun jadi tak apa nak tension juga. Dia kata, tak apa nak kuat dia kata ni. Dia tak ada apa lepas tu, alhamdulillah. Ni dapat kijang letak telinga dekat situ, dapat kijang kerak lidah letak kat situ. Jadi kuatlah binatang tu, jadi kuat. Sebab tu kita jangan layan dengan benda tu. Bawa balik. Kita nak, kalau kita nak makan, tak apalah. Cuma ni sampai duk pergi jamu dengan binatang-binatang tadi, dan jin-jin tadi. Jin pula macam-macam. Hak tu jin kafir boleh jadi. Jin kafir lah. Dia sonok nak memain. Itu jangan dilayan. Dan benda tu berlaku, ada dalam sirah, ada dalam sejarah berlaku, dan pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Dan Nabi sendiri cerita, atadri mal qurafah? Kamu tahu tak qurafat tu apa dia? Maka sahabat tanya, para isteri Nabi kata, kami tak tahu. Qurafat itu, kata Rasulullah, adalah seorang lelaki ikhtatafathul jin fil jahiliyah. Pernah ditangkap jin pada zaman jahiliyah. Nama dia Khurafat. Dia tu nama Khurafat. Ada dalam Syama'il. Nama dia sendiri Khurafat. Khurafah nama dia. Orang Yaman. Ditangkap jin, duduk dengan jin, dan dia melihat kehidupan jin yang luar biasa. Macam-macam perkara pelik-pelik dalam alam jin dia nampak. Kemudian dia balik. Bila balik, dia cerita semua benda-benda tadi. Maka orang kampung kata, hadisu khurafah. Cerita khurafat. Ni cerita khurafat ni. Ni cerita khurafat ni. Sampai ke tanah Melayu kita, cerita khurafat. Makna dia apa dia? Makna dia, bahasa Melayu kita ni dia ambil daripada hadis. Maknanya orang tua-tua kita dulu mengaji Syama'il. Maknanya orang tua-tua kita dulu pernah dengar hadis tadi. Daripada mana main cerita khurafat ni? Bila yang mula orang Melayu duk sebut cerita khurafat, cerita khurafat. Dan khurafat ni bukan perkataan Melayu. Ni nama orang dalam bahasa Arab. Dan kemudian dicerita oleh Nabi SAW. Kemudian main cerita pelik-pelik, kita akan kata ni cerita khurafat ni. Ni cerita khurafat. Macam orang Arab pada zaman tu kata dekat khurafat. Ni cerita khurafat, ni cerita khurafat. Faham? Jadi ni antara benda yang boleh dibuat kajian oleh pengkaji berkenaan dengan bangsa Melayu. Sebab selalu sangat tuduh orang Melayu kita ni bangsa yang mundur, bangsa yang terkebelakang, bangsa yang suka dengan benda-benda pelik-pelik, mistik dan seumpamanya, semua buat benda syirik. Padahal ada kaitan dengan hadis, ada kaitan dengan sunnah dan amalan para awliya Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga amalan para salafus salih yang terdahulu. Jadi nak baik sangka dengan orang tua-tua kita dulu. Yang tak betul itu tak apa, kita kata tak betul lah. Yang betul kena kata betul. Summa qalatid dabbatu, kemudian dabbah tadi, binatang tadi tanya, kamu nak duduk dengan kami ke nak balik? Faqultu ar-ruju' ila ahli. Aku nak balik, kata dia, pada keluarga aku. Sebab apa? Sebab kita tak sama jenis. Benda tak sama jenis bukan hidup sekali. Sebab tu jin tak boleh kahwin dengan orang. Faham? Dalam mazhab kita Syafi'i, pandangan menyebut tidak boleh jin kahwin dengan manusia. Itu juga pandangan, sebahagian pandangan mazhab Syafi'i. Satu pandangan kita boleh. Kalau lelaki boleh kahwin dengan perempuan jin. Tapi perempuan jin tidak, perempuan kita dalam Islam pula dah. Manusia tidak boleh kahwin dengan jin. Sekali kalau mengandung, pakat duk mengaku laki dia jin. Mengandung tak ada pak,
Lepas tu orang tanya, ni mana pak dia? Jin. Oh, sonok, tak kena hukum. Nah. Padahal tu boyfriend dia tu jin tu. Ya. Sebab tu tak bagi. Tak boleh kahwin. Dan Imam Suyuti ada karang kitab berkenaan dengan hukum hakam jin. Nah, kitab Laqtul Marjan fi Ahkamil Jan. Ada juga imam seorang lagi tulis kitab Ahkamul Jan fi Ahkamil Jan. Jadi banyak cerita dan kitab-kitab yang dikarang khusus berkenaan dengan jin dan hukum hakamnya. Nah, hukum hakam jin, kahwin dengan jin macam mana, berjanji dengan jin macam mana, sembelih binatang untuk elak daripada kejahatan jin macam mana. So, kampung kita diserang jin. Jin kacau habis semua rumah-rumah orang kampung. Nah, masuk orang minyak kalau dia jin. Bukan dengan amalan yang pelik-pelik dan seumpamanya. Jadi, kalau kita buat korban, sembelih lembu kambing. Biasanya kambing lah. Sembelih kambing dengan niat mengelakkan kejahatan jin. Boleh ke tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ini disebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj kalau tak salah saya, ataupun dalam Tuhfatul Muhtaj. Disebut oleh Imam Ibn Hajar ataupun Imam Ramli radhiyallahu ta'ala anhu. Boleh. Yang penting jangan niat untuk jin tu saja. Saya sembelih ni untuk jin tu. Tu tak boleh. Tapi saya niat ini, sembelih ni dengan nama Allah untuk mengelakkan kejahatan jin. Tu boleh. Nak mengelak kejahatan jin. Buat kenuri. Buat kenuri dengan kambing tersebut. Tu boleh. Dalam salah. Jin ni pelik tu, tengok ni muka pun, kepala macam dengan na'amah, burung kasawari, kemudian muka macam dengan orang, badan macam dengan unta, ekor macam dengan ikan. Kena jumpa kita. Nak buat macam mana ni? Kerah kaki-kaki. Macam menyeret pula jalan. Mengesok pula, mampus lagi. Aduh, kata. Awak lah ada main macam tu. Main tak elok-elok tak boleh ke? Hantu Mak Saleh senang. Semua muka orang. Mak Saleh dia tak ada idea. Akhirnya dia buat muka, hantu dia semua orang. Pakai baju koboi. Hantu dia main dengan bentuk yang masyarakat tu fikir. Kita pula dengan buluh, dengan hutan. Dia main kot tu. Jin pun pandai. Dia bukan bodoh. Dia kata, pok ni, jenis ni, main kot ni. Main pakai baju kebaya, bagi nampak gerut sikit lah. Kalau dia pakai baju legging ke apa semua, orang kata ni bukan jin ni. Pakai legging, pakai baju scrubnya tu, dia kata ni pun lebih kurang jin juga kata kan. Tapi tak apa takut lah kalau jumpa tengah jalan tu. Dia kena pakai baju kebaya, baru takut sikit. Warna merah pula, lagi takut. Dia pandai pilih warna datang ni. Warna dia pandai pilih. Kalau dia pakai warna-warni, orang jadi tak apa nak takut sangat malam-malam tu. Warna-warni, bodoh jin ni kan. Tak apa nak erti pilih warna lagi ni. Tak masuklah kan. Baik, dia sebut macam tu. Maka jin tu kata apa? Isbir hatta tamurra bika markibin. Tunggu sabar sat. Nanti akan lalu kapal. Fa bainama nahnu kadzalik, sedang kami duk bersembang macam tu. Fa idza bi markibin aqbalat tajri. Tiba-tiba datang satu kapal besar melalui tempat tersebut. Fa auma'tu ay ashartu laha. Maka aku memberi isyarat. Sini dalil kata apa? Di sini dalil kata, ini yang saya pernah dengar ada sebahagian orang yang berubat dalam perubatan Islam. Kata waktu kalau kata jin, dia tarik orang masuk ke dalam dunia dia, ke dalam alam dia, dia selalu akan pesan ke orang kalau dia tak mau bagi orang tu balik. Dia akan tanya, nak balik kan, duduk sini. Kalau orang tu kata saya nak balik, dia akan bagi tahu. Kalau dia nak kat orang tu, dia akan kata, jangan bagi isyarat kalau dia panggil. Kamu buat tak tahu Sekali dia akan jumpa kamu. Sebenarnya tu tujuan dia tak mau bagi kamu balik. Sebab tu kadang duduk cari sampai 10 hari. Dan dia akan beritahu, kata saya nampak pakcik lalu depan saya. Saya panggil pakcik tapi tak dengar. Suara tak keluar. Nak panggil suara tak keluar, kata dia. Nak panggil suara tak keluar. Sama. Betul ada seorang anak murid saya ni yang pakar dalam bahagian ni, dia kata apa? Dia kata sebenarnya jin akan bagi nasihat macam tu. Dia akan beritahu, kata jangan bagi isyarat. Jangan sahut panggilan orang tadi. Tunggu saja. Nanti dia akan jumpa. Sampai ke sudah tak jumpa. Tambah budak-budak. Lagilah payah. Budak-budak lagi payah. Tapi kalau kita orang tua sikit, kalau ingatlah macam ni, kalau main dengan pening kepala tak ingat apa ni, takut pula. Main mengesot pula. Lepas tu lidah panjang sampai ke bawah tu. Jenuh. Tak ingat kita pun. Jadi kita nak buat macam mana? Bagi isyarat. Panggil. Kalau dia panggil kita, sahut panggilan dia. Ni tengok. Jadi kamu nak tak? Jin ni bagus. Ni jin Islam. Tapi boleh jadi juga jin Islam. Tapi dah dia jin Islam. Islam pun banyak martabat. Dia ada agak jin Islam tapi dah berkenan kat orang ni. Dia tak mau bagi balik. Dia nak duduk dengan orang tu.
Ini dia kata kalau kamu datang nanti, sahabat Asad, bagi isyarat kepada dia. Nanti dia akan nampak kamu. Jadi ini bagi isyarat. Fa asyartu laha fa arsalu ilayya zawraqan. Maka bila aku bagi isyarat, kata aku duduk kat pulau tadi, maka mereka menghantar zawraq. Zawraq apa dia? Qariban. Tu sampan kecil. Farakibtu fihi. Kan biasa kapal macam tu kan, kapal besar, nak pergi ke tepi pantai tak boleh lah. Maka dihantar kapal kecil untuk sampai ke tepi pantai. Wajitu ilaihim, dan aku datang kepada mereka. Fawajadtul markiba fiha 12 rajulan kulluhum nasara. Aku naik kapal, 12 orang dalam kapal tadi ada anak-anak kapal tadi kesemuanya Nasrani. Faqalu, maka mereka bertanya, "Man ladzi jaa bika ila huna?" Apa yang menyebabkan kamu datang ke pulau ini? Faqasastu alaihim qissati, dan aku menceritakan kisahku. Fata'ajjabu min amri wa aslamu kullahum. Wa aslamu kulluhum. Tengok. Maka mereka semuanya masuk Islam. Semua takjub dengan kisahku. Aku cerita apa yang aku temu dengan jin tadi, dan akhirnya mereka semuanya masuk Islam, mengikuti agama yang telah kami anuti ini. Kembali kepada asalnya. Ini cerita dia yang menarik, kisah ajibah yang berlaku, yang dinukilkan oleh Sayyidi Al-Imam Al-Jurdani radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab ini. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai. Ilham? Selesai.